Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas lautan, diberi kesihatan terus. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Okay, hari ni saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua pasal tanaman keladi. Kalau dia dah mati ataupun pokok tu tak sihat, apa yang perlu kita buat? Okey, saya nak kongsi kat sini sebab ramai yang bertanya dengan saya, kalau pokok keladi tak sihat, nak mati, ataupun dia makin lama makin kecil. Okey, apa kita yang nak buat? Okey, kita contoh sebelum pokok tu tak sihat, kita pakai pasu yang agak besar. Macam contoh, okay, pasu tu besar, kita tukar kepada pasu yang kecil. Contoh kalau pokok tu dah tak sihat, kita buang daun-daun, tinggalkan satu daun ataupun dua daun. Okay. Lepas tu kita tukar di pasu yang kecil lah. Jangan pakai pasu yang besar tu. Okay. Macam contoh. Okay. Contohlah pasu besar macam ni. Okay. Pasu besar macam ni. Pokoknya mati ataupun daunnya semakin berkurangan. Okay. Sahabat keluarkan pokok tu. Okay. Keluarkan pokok dari pasu yang besar tu. Sahabat boleh tukar semua ke pasu yang kecil macam ni. Okey. Okey, masa sahabat semua keluarkan dari pasu, tengok apa masalah dalam media tanah tersebut. Okey, ada kulat ke ataupun ada serangga ke dalam tu, ada semut ke. Sebab kalau media, sebab saya tak tunjuk yang pokok rosak tak ada, sebab contoh kalau sahabat semua pakai media tanah terlampau banyak, pokok memang ada masalah. Yang paling selalu masalah semut, ulat dalam tu, ada kulat, itu selalu bermasalah. Okey. Kalau pokok sahabat-sahabat semua ada masalah macam tu, okay, sahabat keluarkan dari pot tersebut yang besar tu, sahabat boleh tukar ke pot yang kecil-kecil macam ni. Okey. Kalau sahabat nak letak sikit pun boleh, nampak macam saya. Ni anakan lah. Ni saya ambil dari ubi. Sikit tanah pun boleh, banyak tanah pun boleh. Okey. Sahabat keluarkan dari pasu yang besar sahabat guna tu, pokok yang dah nak mati, yang rosak tu, sahabat jangan buang. Kalau keladi yang dari ubi keladi, dia akan tumbuh kembali. Tak perlu risau. Tapi kalau sahabat nak tanaman sahabat sihat, semakin besar, semakin rimbun, jangan pakai media tanah banyak. Tak perlu pakai tanah banyak-banyak. Pakai media ringan lah. Tapi media ringan pun, kalau sahabat ada pengalaman untuk campur bancuh, okey, tak apa. Yang penting sahabat semua pakai media ringan lah, daripada pakai tanah banyak. Bila pakai tanah banyak, bermasalah untuk tanaman. Tanaman senang kena penyakit, busuk akar. Tapi kalau macam colocasia yang dia dari akar angin, dia merambat, dia tak ada ubi, dia memang tumbuh dari akar, dia tak kisah pakai tanah apa pun tak kisah. Ada yang rendam dalam air, ada yang tanahnya banyak, dia tak kisah. Dia memang, kalau macam contoh black magic, black coral, dia senang je tumbuh. Macam contoh, ada juga sahabat-sahabat kat luar sana tanya saya. Dia tanya, kenapa ya saya tanam keladi ni tak hidup, tapi black magic senang je hidup, beranak pinak. Okey je media tanah yang saya pakai. Okey, untuk pokok-pokok keladi ni ataupun colocasia, dia tak sama. Colocasia dia suka media yang lembap. Okey. Dia suka media yang lembap. Kalau kering, nanti dia punya daun dia akan layu. Bila dah layu,
Boleh je siram banyak-banyak, nanti dia akan tegak balik, dia akan okey balik. Tapi kalau keladi dari ubi keladi, dia punya buah ubi tu, okey, dia senang busuk. Dia tak suka tanah yang banyak. Kalau kita pergi masuk dalam hutan-hutan pun, dia tak tumbuh dalam tanah, dia akan tumbuh di atas daun. Itu yang saya dapat idea tu. Mula-mula saya masuk hutan, okey, saya tengok keladi yang dekat hutan, dia tak tumbuh keladi tu dalam tanah, dia tumbuh atas daun-daun kering. Tu yang saya terfikir, cuba saya buat. Dari situ yang saya terfikir nak cuba buat media ringan ni. Saya bermula dari saya melihat keladi dalam hutan. Dia boleh segar, rimbun, lebat. Sebab dia duduk, dia punya ubi tu tak ada dalam tanah, dia duduk dalam atas ada daun-daun macam tu. Tu yang saya dapat idea buat media saya sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang, nak dekat dah berapa tahun saya pakai. Alhamdulillah ramai juga yang beli media rumah saya. Saya terima kasih banyak yang selalu support video saya. Terima kasih banyak. Okey, itu perkongsian untuk kali ni lah. Kalau nak media kalau nak pokok yang dah tak berapa nak sihat, kecil, sebelum ni masa beli dekat kedai tu rimbun macam ni. Contohlah ya, rimbun macam ni. Beberapa hari kita bawa balik tanaman tu, nanti dia akan, daun akan mati satu, daun menguning. Sebab apa? Contoh, kalau kita beli di nursery ataupun kedai-kedai bunga, nampak segar dan cantik sebab diorang jarang siram. Lepas tu diorang ada pokok banyak, tak sempat nak siram. Tu yang dia pakai media tanah tu banyak dengan kokopit yang banyak, untuk melembabkan lama lah. Tak perlu diorang siram hari-hari. Kalau kita beli dari kedai bunga ataupun tempat-tempat jual pokok, kita bawa balik, hari-hari kita siram, memang matilah. Sebab kita hari-hari siram, kadang sehari 2 kali, pagi siram, petang siram, hari-hari siram. Kalau kat tempat kedai bunga tu, dia jarang siram. Tu sebab dia pakai media tanah yang banyak dengan kokopit yang banyak. Ada setengah tu ramai yang tanya dengan saya, kenapa ya kalau beli dekat kedai tu segar, cantik, sihat je. Dia tanah bukan pakai tanah poros, pakai kokopit dengan tanah yang banyak. Okey, perbezaan di situ. Kalau kedai tu dia nak jaga dan dia nak siram hari-hari tu makan masa. Sebab tanaman dia banyak, dia nak tengok semua. Tu yang dia pakai media yang lembab, tak perlu dia hari-hari siram. Macam contoh seminggu 2 kali, 3 kali macam tu. Kalau kita bawa balik ke rumah, tanaman tu hari-hari kita siram, tu yang boleh mati. Okey, kalau sahabat-sahabat semua dah tukar pokok-pokok yang sahabat rosak, ada ubi dia tu jangan dibuang, basuh bersih-bersih, tukar media tanah yang kering. Lepas tu tukar ke pot yang kecil ataupun tukar pasu yang kecil. Lepas tu dia punya bahagian bawah tu boleh takung air. Okey, itu perkongsian saya untuk kali ni. Kalau pokok kita rosak, layu, tak sihat, cepat-cepat kita tukar pot dia. Okey, bye. Assalamualaikum semua, jumpa lagi. Kalau ada sahabat semua nak tahu pasal tanaman, apa yang sahabat nak belajar, boleh je komen dekat video saya. InsyaAllah saya akan tunjuk hajar dalam video saya nanti. Okey, bye. Assalamualaikum, jumpa lagi.